Batu. Antara batu yang paling popular sekitar kita adalah batu kerikil yang ada hitam putih macam ni. Biasanya kita gunakan untuk binaan macam buat rumah, buat konkrit ataupun maybe kita guna untuk main batu seremban. Tapi nama sebenarnya apa? Ini namanya batu granit. Kalau korang tengok dekat-dekat, dalam batu ni macam ada banyak lagi batu-batu lain. Ada yang warna putih, ada warna boleh look sinar sikit, ada yang warna hitam gelap macam tu. Macam ni, warna hitam gelap kan. Dia punya tekstur pun ada beza sikit. Yang hitam ni berkilat, yang lain tak berkilat sangat. Batu granit ni terhasil daripada magma dalam perut bumi. Dia suhu tinggi, batu kira macam batu yang memulanya batu tu cair. Dalam magma yang cair tu, yang panas sangat tu, ada macam-macam jenis mineral. Bila magma tu disejukkan secara perlahan, mineral-mineral tu akan bercantum, dia akan mengeras, dia akan jadi granit. Dan bukan semua magma yang keras akan jadi granit. Dia banyak kombinasi mineral dalam batu granit ni, tapi untuk kita kelaskan dia sebagai granit, dia biasanya ada quartz, batu quartz dalam 20 hingga ke 60%. Batu quartz tu yang mana Kita tengok. Korang nampak tak batu yang warna putih tapi dia tak berketul sangat. Dia macam menjadi gam antara batu-batu lain. Ini namanya quartz. Quartz ni dia memenuhi ruang antara batu-batu ni sebab dia yang paling terakhir menjadi kristal masa magma tu sejuk. Batu quartz adalah batu yang sangat keras. Kalau kita ikut skala Mohs, dia punya kekerasan tu pada skala 7. Tinggi. Kalau batu mama dalam 3 macam tu. Sebab tu kalau batu mama, kalau kita ambil sudu, garfu ke kan, dia senang tercalar dekat permukaan dia sebab dia tak berapa keras sangat. Mungkin ada yang tertanya-tanya, batu quartz ni apa fungsi dia? Kalau quartz saja, dia tak ada campuran lain, quartz saja. Batu quartz ni menarik tau. Sebab dia adalah sejenis bahan piezoelectric. Kita boleh jumpa quartz ni dalam jam tangan. Sebab tu ada jam tangan quartz kan. Kenapa jam tangan ada quartz? Sebab quartz ni dia boleh hasilkan charge positif dan negatif. Bila kita tekan batu tu, bila kita terkenakan daya kat batu tu, charge positif akan pergi sini, negatif akan ke sini. Dia unik. Macam jam tangan, macam dalam kita punya komputer pun ada, hidupkan api kan, fire starter yang jenis tembak pistol lah, tek 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 kan. Bila kita hentak batu ni, dia akan hasilkan charge positif negatif. Tu yang boleh hasilkan spark tu. Untuk batu granit jenis yang hitam putih biasa kita guna ni, dia ada dua lagi komponen utama yang kita boleh nampak. Tengok Yang putih ni tadi adalah quartz. Kalau yang berketul ni, ini namanya feldspar. Tekstur dia berbeza, warna dia pun ada beza sikit. Yang feldspar ni dia macam lut cahaya sikit, dia boleh macam nampak tembus sikit kan. Feldspar ni pula adalah kumpulan mineral yang paling banyak ada dekat kerak bumi. Kita kelaskan mineral ni sebagai feldspar bila dia ada alumina dengan silika. Feldspar ni kita boleh gunakan dalam untuk bahan binaan macam buat tiles, kita nak buat dapur kita, atau kita boleh gunakan feldspar ni untuk merendahkan takat lebur komponen lain, bahan lain. Biasanya dalam pembuatan gelas dan seramik lah, kita akan gunakan feldspar ni untuk bagi senang sikit kita nak cairkan gelas ataupun seramik tu. Kita akan gunakan feldspar ni sebagai flux. Flux ni itulah material yang merendahkan suhu takat lebur sesuatu bahan lain. Itu feldspar. Dia warna putih tapi nampak macam boleh tembus sikit kan. Dan satu lagi yang obvious kat sini adalah ni yang gelap ni. Kita tengok sini Okay, nampakkan yang gelap ni kan? Namanya adalah amphibole. Kalau korang perasan, dia berkilat. Nampak tak? Antara batu-batu lain, mineral lain dalam batu granit ni, dia paling berkilat. Amphibole ni kita bukan setakat boleh guna untuk buat batu jalan, tapi kita boleh buat dia jadi barang perhiasan. Sebab dia punya karakteristik berkilat tu, kita boleh polish sampai betul-betul berkilat. Jadi bila material ni bercampur, jadilah batu granit. Tapi yang ini yang jenis biasa punya batu granit yang hitam putih. Dia ada macam-macam jenis batu granit lain. Contoh yang kita tengok tadi, kita panggil namanya black and white granite. Ini jadi sebab dia punya nisbah quartz, feldspar dengan amphibole dia tu lebih kurang je. Tu yang warna dia hitam putih macam sekata je. Kalau amphibole dia kurang, dia akan jadi white granite. Sebab dia quartz dengan feldspar je lebih. Yang amphibole tu kurang. Tu yang nampak bintik-bintik je hitam dia kan. Ada granit yang warna pink sebab banyak potasium feldspar dalam granit ni. Bintik-bintik lain macam amphibole tu kurang. Dia boleh pergi ke warna merah kalau dia punya potasium feldspar tu memang ke arah merah dan juga wujudnya iron oxide. Kalau yang ini blue granite.
Tapi dia bukanlah real granit sebenarnya. Batu macam ni dia mempunyai kandungan mineral yang banyak berwarna biru. Dia bukan granit sebab sikit sangat yang warna putih tu. Sebab putih tu adalah quartz. Quartz tu kena banyak kalau kita nak panggil dia granit. Sama macam ni. Ini orang panggil green granite. Tapi bukan. Ini adalah kategori mama sebenarnya. Hijau dia tu datang daripada feldspar yang berwarna hijau. Bukan ini aja. Ada granit yang orang panggil black granite tapi dia bukan granit sebab kandungan quartz dia tu tak cukup, tak sampai 20% pun. Ini batu granit yang kita dah pecah-pecahkan. Dia ada banyak format. Dia ada jenis yang bulat panjang, ada yang batu granit tu kita dah jadikan dia slab. Bila jadikan slab lebar macam papan tu kan, berat lah. Kita boleh buat meja, boleh buat tabletop untuk dapur. Antara mama dengan batu granit, saya lebih prefer granit. Kalau kita nak buat macam barang-barang dapur yang selalu basah, selalu kena kunyit, ikan-ikan, air lemon apa semua kan. Batu granit ni lebih sesuai lah sebab dia lebih keras satu hal. Bila kena pisau ke apa, dia tak adalah bercalar batu granit ni. Kalau berbanding mama kita buat untuk tabletop, mama tu akan senang bercalar sikit. Sebab dia punya kekerasan tu rendah. Dalam 3-4 skala Mohs. Yang ini dalam apa tadi? 6 ke 7 skala Mohs. Jadi agak tinggi lah. Susah sikit nak calar. Lepas tu batu granit ni kalau kita jadikan tabletop, dia tak mudah bertindak balas dengan material lain. Contohnya asid ke. Kalau kita tertinggal benda-benda atas batu tu, dia tak adalah sampai efek batu sampai jadi warna kuning-kuning. Dia tak. Dia tak ada sangat benda tu. Kalau mama biasa kita nampak tertinggal apa benda, dia akan bertumpuk dekat mama tu kan. Dia serap air, dia bertumpuk macam tu, dia tinggalkan kesan. Bila mama tu dah lama umur dia, makin lama dia akan makin pudar. Kalau granit dia tahan lebih lama. Lepas tu pula granit ni senang dapat. Sebab tu orang boleh gunakan batu ni untuk construction, buat jalan apa semua sebab kita tak perlu import. Biasanya batu granit ni akan ada dekat kawasan lokal setempat. Tempat kuari-kuari berdekatan memang akan ada granit ni biasanya. So bila granit ni senang dijumpai tanpa perlu import, kos untuk kita gunakan granit ni rendah. Kedai hardware senang nak top up batu ni. Kalau kita perlukan banyak, kita boleh roger kuari boleh hantarkan batu granit ni sebab senang, bersepah dapat. Kita tak perlu nak spend duit banyak sangat untuk cost shipping. Menarik kan? Walaupun tu lah saya pun baru belajar sebenarnya. Saya nampak kat tepi tu saya macam, batu granit ni apa yang saya boleh belajar daripada batu granit ni? Rupanya banyak lagi benda saya boleh tahu. Bila saya dah tahu pasal batu granit ni, saya rasa macam nak cari pula batu-batu lain. Patutlah ada orang yang minat betul mengumpul jenis-jenis batu ni. Bila saya dah belajar sikit ni, saya rasa macam boleh lah. Agak menarik lah. Okay, tu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.